Apa jadi kelompok otak saya itu tim itu nanti saya panjang nama dengan Pak Rizal. Dan dia dalam pembuat dalam Ada meninggal. ada dekat aja kalau kita meninggal. Jadi macam Nazak tengah nazak. Boleh insya-Allah. kita buat lain. Kalau jenazah gaib tak boleh buat melainkan dah habis pengurusan jenazah dah siap. Kan? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Facebook kan ni Facebook kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Insya-Allah kita semua akan terbaik. Yang diberkati, dirahmati Allah SWT. Okey, jom kita share live ini kepada sahabat-sahabat. Sementara kita masih ada masa insya-Allah. And kita berhenti dalam pukul 1. And cukuplah. Kita nak jadi manusia yang sentiasa memberi manfaat. Fadil, Liana, cek buat benda tu yang kita cakap tadi. Masuk kat profil kita. Baru kita jual. Boleh tak buat benda tu? Kita nak pastikan kita mampu buat sesuatu yang baik setiap hari. Kita manusia biasa tak pernah sempurna, takkan mungkin sempurna. Tapi kita boleh berusaha untuk menjadi yang terbaik. And kita mungkin ada banyak dosa yang kita buat. Tapi itu bukan bermakna kita kena berhenti. And untuk mencari Allah, kita kena kuat usaha agar Allah memandang kita, Allah pilih kita menjadi hamba-Nya Allah sayang. Dan kita nak jadi hamba yang Allah turunkan kasih sayang dia, maddatilah dia. Itu perjuangan kita. Tadi? Ni TikTok kan? Kau tak ingat? Tadi? Kan? Tak boleh. Tak apa, nanti buat. Tak boleh masuk, tak boleh buat sekarang kat sini, nanti ganggu. Sebab ada dua aktiviti sedang lakukan satu cakap nanti lah. Tapi website ada Kalau saya nak cakap diorang pergi ke website nanti masalah sebab website tak ada. Apa tu tajuk dia? Dan tinggal masih. Kita bagi. Terima kasih Farid Legacy, Puan Hamidah. Terima kasih semua, mudah-mudahan semua yang terbaik insya-Allah, diberkati, dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sahabat-sahabat TikTok yang baru saja masuk, kita baru saja buat live di TikTok, kita dah buat live kat sini lebih awal. Tadi kita ada masalah sikit. Okey, insya-Allah minta bantuan tap screen bagi yang ikuti live kita di TikTok dan share lah live ni insya-Allah. Tekan hashtag FYP. Berani tak kita tinggalkan maksiat? Kan? Orang semua nak bahagia. Semua orang minta, ya Allah berikan aku kemenangan, ya Allah berikan aku kejayaan dunia akhirat, ya Allah jadikan aku orang beriman, matikan aku dalam husnul khatimah. Buat minta dahsyat. Nak mati dalam husnul khatimah. Allahu Akbar. Kita minta yang baik daripada Allah, tapi pernah cek tak diri kita? Satu, Sayyidina Umar Al-Khattab pernah kata, setiap hari ni kita kena muhasabah diri. Kita kena cek diri kita. Allahu Akbar. Kita jangan jadi pesakit. Kita akan cek diri kita bila kita rasa sakit, pergi klinik. Kita pergi klinik nak tengok kita sakit. Kenapa demam tak kebah. Kenapa demam kita tak sembuh. Kenapa sakit perut kita, aduh tak tahan. Baru kita pergi klinik kan. Dia jadi sakit jiwa ni, sakit rohani kita ni macam mana. Ada orang ambil tahu tak? Ada orang muhasabah tak diri dia?
Subhanallah. Betapa kita ni banyak dosa, banyak buat silap. Dan kita tahu tak kita banyak buat maksiat. Setiap hari kita buat maksiat. Orang, jangan kita letakkan maksiat tu hanya bila kita berzina, minum arak. Kan? Maksiat tu dalam pelbagai bentuk, cakap hal orang tu paling mudah nak buat. Kan? Bercakap hal orang paling mudah. Dulu, kena ada orang kat depan kita baru boleh bercakap hal orang. Sekarang tak payah. Pegang saja handphone dah boleh cakap hal orang. Kita boleh aibkan orang. Kita boleh cerita hal orang. Kan? Dalam dan luar, hampir semua ambil gambar orang, letakkan kat dalam media sosial, bagi tahu dia ni hutang aku, dia ni tak bayar, dia ni macam ni. Banyak benda kan kita boleh buat kan. Allahu Akbar. Subhanallah. Nampak tak betapa senangnya, betapa mudahnya nak buat dosa pada zaman ini. Namun pada waktu yang sama, kita doa pada Allah, mudah-mudahan kita mati dalam husnul khatimah, kita ditempatkan dalam orang beriman, kemudian bila jenazah kita pun dikambus dalam tanah, masuk liang lahat, masuk proses yang baru, era yang baru, alam yang baru, maka yang hidup kata mudah-mudahan dirahmati, mudah-mudahan rohnya diterima, mudah-mudahannya ditempatkan di tempat orang beriman. Tapi sepanjang dia hidup, jauh betul dia daripada orang beriman. Jauh betul daripada kehidupan orang beriman. Nampak tak? Orang boleh doakan kita, tapi tetap kita yang nak lalui ni. Kita punya badan kita tahu. Sakit tak sakit, sihat tak sihat, jiwa kita. Allahu Akbar. Satu kita kena cek diri kita. Kita kena analisis diri kita. Kita kena periksa diri kita. Dan sejauh mana kita ni dengan Allah, hubungan dia cantik tak cantik. Mana nak cantik, Allah panggil tak datang. Mana nak cantik, firman-firman Allah tak kita jumpa. Tapi WhatsApp orang, kita baca status orang, wah macam nak erak, seronok, balas balik. Kelang kabut balas. Kan? Yang suka dibalas, yang tak suka dibalas juga. Kan? Nampak tak? Tapi firman Allah, yang Allah hadirkan Quran dalam hidup kita, kita buat tak tahu je. Kita pun tak pernah ambil tahu apa maksud-maksud dalam Quran tadi tu. Kita buat tak tahu. Kemudian kita kata kita susah, kita kata kita tak ada pendapatan, kita kata kita sulit, kita jatuh tangga, ibarat dah jatuh timpa tangga. Kita nampak semua tu, tapi kita tak nampak kan betapa Allah boleh bantu kita pada bila-bila masa. Di saat kamu nak telefon polis, bomba, nak telefon siapa pun, Allah tu lebih dekat daripada call yang kamu buat tu. Allah lebih dekat daripada semua panggilan yang kamu buat. Sedangkan memanggil Allah tidak kita buat. Nampak tak? Allahu Akbar. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Kita tak buat. Kita jauh betul dengan Allah SWT. Kita berani ke kita tinggalkan maksiat yang kita buat setiap hari? Maksiat apa tu Pak Riz? Saya bukan ada buat maksiat. Bercakap hal orang tu maksiat lah. Tu dosa besar tu, bukan dosa kecil-kecil. Dosa yang Allah tak akan ampunkan. Tak akan mungkin Allah ampunkan melainkan kamu bertemu dengan orang tu. Minta maaf kat dia. Tengok kat dalam media sosial, berapa ramai orang berdosa dengan orang lain. Kamu tak suka orang tu, itu tidak menghalalkan kamu bantai dia, belasah dia, kutuk dia, hina dia, caci dia. Atas apa pun alasan dia. Islam tak berubah-ubah. Mengikut apa yang kamu rasa, apa yang kamu fikir, apa yang kamu kendaki. Hukum mahkam ni tak ubah ikut kita. Kan? Kalaupun ulama' tu besar mana pun, dia ubah hukum hakam tu demi untuk kepentingan peribadi dia. Hukum tu tetap tidak berubah. Dia yang ubah, itu dia dengan Allah besok. Tapi hukum tu tetap sama. Allahu Akbar. Subhanallah. Kan? Jadi kita ni kena berhati-hati. Kan? Kita tak nak menang kat dunia, sengsara kat akhirat. Kita seronok entam belasah orang tu, maksiat-maksiat besar tu. Bukan kecil. Kita mungkin berbeza pendapat dengan orang. Tapi tidak sepatutnya kita selesaikan. Tak selesai pun masalah kalau kita entam orang, hina orang, kecam orang. Ini sedang berlaku pada saat ini. Dan media sosial disalahgunakan dan untuk kita buat maksiat seluas-luasnya. Sahabat-sahabat, jom kita selesai, kita hiasi live kita pada hari ini seperti biasa dengan soal jawab. Mudah-mudahan apa yang kita beri pencerahan ini memberi impak kepada hidup kita untuk menjadi lebih baik. Untuk menjadi yang terbaik. Itu tidak susah sebenarnya. Tapi kita tak ada keinginan. Kalau ada keinginan, tak ada kemampuan. Kalau ada kemampuan, tak mahu bertindak. Bertangguh sepanjang masa, tiba-tiba tahu-tahu, dan roh kita sudah sampai ke kerongkong. Tiba-tiba tahu, malaikat maut sudah berada dekat depan mata. Allahu Akbar, sedihnya. Kan? Jangan sampai ke tahap itu. Berapa ramai orang rugi? Tidakkah kita baca, diperdengarkan kisah Firaun? Bagaimana akhirnya Firaun mengaku Tuhan Nabi Musa, dia beriman pada Tuhan Nabi Musa, tapi sudah terlambat. And roh sudah sampai ke kerongkong. Tidak ada siapa yang bersamakan kita. Jadi berapa ramai orang yang rugi?
Berapa ramai orang yang benar-benar menyesal? Sesungguhnya padang akhirat ialah padang penyesalan. Berapa ramai orang nak ambil berat? Berapa ramai orang nak ambil tahu? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Berapa ramai orang berfikir? Bertuahlah orang yang mahu berfikir, tapi orang berfikir tak? Allahu Akbar. Tak suka bantai, tak suka belasah, tak suka kecam, tak suka hentam. Allahu Akbar. Kita sentiasa nampak kesalahan orang, tapi tak nampak kesalahan kita sendiri. Tak nampak kekurangan kita. Kita nampak maksiat depan mata, apa yang kita patut buat untuk selesaikan maksiat depan mata kita. Nampak tak? Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang bagi salam, dan mudah-mudahan anda juga menjadi sebahagian daripada hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah SWT. Allahu Akbar. Dan subhanallah. Dan jangan risau tuan-tuan kalau anda tidak mendapat apa-apa kemenangan di dunia ini. Yang kita cari, yang kita buru ialah kemenangan akhirat. Tak kisahlah tuan-tuan, alah sekadar piala sekecil macam ni, piala besar macam ni, apa nak iran? Yang kita cari syurga Allah. Piala semua tak ada nilai, tidak akan dijadikan sandaran di alam barzah untuk menjadi pemudah cara ketika soal jawab dikemukakan kepada kita. Melainkan Quran yang 114 surah itu yang akan jadi penyelamat kita. Melainkan surah Al-Mulk yang kita baca, yang biasa kita tinggalkan tu nanti sepatutnya menjadi penyelamat kita. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Terima kasih pada sahabat-sahabat di TikTok yang bantu saya dengan hashtag FYP. Hanya sekadar type. And empat perkara je. Hashtag FYP. Allah Akbar. Bantulah kita. InsyaAllah. Terima kasih Puan Salmah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. And perbanyakkanlah mulut kita bicara tentang akhirat kita berbanding bicara tentang buruk orang. Allah Akbar. Sedangkan kita yang buruk tak nampak, kita nampak buruk orang. Sedih. Mata hati tak dimanfaatkan. Kita banyak manfaatkan mata kita yang ada kat depan ni. Suatu ada orang tengok musabakah itu. Tak nampak pun hafal, tak nampak boleh hafal Quran, tak nampak boleh baca Quran. Kita yang nampak pun baca entah bukang. Entah mana tajwid, entah mana makras, semua lingkup. Allah Akbar. Berpuluh tahun dah solat, tapi Al-Fatihah tak settle-settle. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Bukan faham tak faham. Bacaan pun masih salah. Dan tak ada usaha nak betulkan. Dan kita tak berani nak tinggalkan maksiat. Kita tak berani nak betulkan apa yang salah. Tapi kita nak betul, kita nak salahkan apa yang betul. Ini kehidupan kita pada hari ini. Banyak orang nak salahkan benda yang betul, tapi tak mampu nak betulkan mana yang salah. Dia kadang-kadang bila minda dia dah tercemar, bila hati dah kotor, yang betul tu nampak salah, yang salah tu nampak betul. Satu kita rasa, kita fikir, aku berada di tempat yang betul. Aku bersama dengan puak yang betul. Hakikatnya, kalau kita belajar dan belajar, kita takut nak mengaku kita hebat. Kita takut kita nak mengaku kita soleh. Kita takut nak cakap kita bahawa kita ni orang bertakwa. Takut. Kita takut dengan ibadah kita tak seberapa ni. Dan kita canang-canangkan seakan kita ni level-level ulama besar, level-level orang warak, level-level alim. Allahu Akbar. Baru belajar-belajar tahajud dah cerita kat orang. Dah kabarkan kat orang macam dia warak. Ni takut tuan-tuan. Next, ada soalan. Daripada platform satu lagi, Farid X Legacy. Ya, Farid. Apa pendapat Pak Aris tentang pemimpin kita membawa budak-budak tahfiz ke konsert maksiat? Kami bincang benda ni. Saya tak ulas di WhatsApp group kami, Persatuan Tahfiz Malaysia. Persatuan Tahfiz Al-Quran Malaysia. Kami ada WhatsApp group. Kita bincang benda ni. Banyak orang tam, ustaz-ustaz bentam kat dalam tu. Saya pandang bersudut semudah je. Jangan salahkan tahfiz. Farid, kalau anda pemilik madrasah, Farid saya kenal lama dah. And jangan entam, jangan condemnkan madrasah. Kadang-kadang kita dijemput, konten tak tahu apa benda. Hanya mungkin ustaz tadi yang bawa pelajar. Kadang-kadang kita tak boleh salahkan madrasah tu. Kan? Madrasah ni kadang dijemput. Ada penyampaian sijil. Ada penyampaian bantuan. Ada bantuan ni. Kan? Subhanallah. Bila dia datang, dia tengok, apa berlaku? Hanya mungkin dia tak cukup berani atau apa sebenarnya berlaku sehingga dia tak angkat kaki. Tu je. Tapi dia hadir kat situ, kita nak kena check. Kena periksa. Siapa jemput dia, atas sebab apa. Di semua benda-benda ni semua kena peralusi. Kan? Sebab bila madrasah buat silap, nanti dia jadi benda besar. Kan? Kadang-kadang ustaz-ustaz ni tak sepandai anda semua. Kan? Billions bijak. Kadang-kadang ustaz ni terperangkap dengan jemputan. Kita ni cuba sedaya upaya untuk memenuhi. Tanpa kira parti politik. Tanpa kira. Sebab parti politik sebelah sana pun Islam. Parti politik sebelah sini pun Islam. Nampak tak semua Islam. Dia bukan kata pandang pemimpin tu, tak pandang pemimpin ni maka gugur akidah. Ni bukan soal akidah. Ini soal siasat. Jadi itu satu isu yang lain. Jadi kita tak nak sempitkanlah. Kesian madrasah.
madrasah ni terperangkap. Saya yakin dia tak datang, walaupun kalau dah tulis situ ada tarian, kan, ada konsert. Jadi pelajar datang, saya yakin dia tak akan datang. Kan? Keyakinan saya, kan, bahawa jemputan kita sama juga macam madrasah saya, dijemput, kan. Jadi kita ambil berat. Terutama kalau melibatkan politik. Tak kisah mana parti pun. Kita akan ambil berat. Konten siapa? Apa dia punya pengisian? Untuk apa? Kadang-kadang dia main kat selawat, tapi selepas tu dia bukan-bukan. Kan? Dia minta kita doa, tapi lepas tu ada nyanyian. Kita ambil berat. Kan? Jadi semua madrasah, semua ustaz-ustaz yang lebih arif, berhati-hati lah. Kan? Kita pula ustaz-ustaz jangan hantar madrasah tu. Ini masa dia, masa kita besok, kalau kita salah langkah. Kita boleh salah langkah. Hanya kita kena berani. Sebab tak banyak orang berani nak tinggalkan maksiat. Itu tajuk dia ini. Faham tak? Betapa kita berani tak tinggalkan maksiat. Kadang-kadang nak salah pemilik madrasah. Contohlah, kadang-kadang pemilik dia mudir. Kadang-kadang pemilik tu mudir juga. Kadang-kadang pemilik tu orang lain, mudirnya orang lain. And ada ketikanya, madrasah pergi mana-mana majlis, mudir tak ikut, pemilik madrasah tak ikut. Ustaz yang bawah-bawah aja pergi. Mengiringi. Ustaz pun tak tahu apa benda. Kan? Dia iringi pelajar. Dia nak buat sama semua salah. Kita tahu, kan? Dia WhatsApp tak angkat, call tak angkat. Ini semua tu berlaku. Jadi kita jangan jamak semua benda dan suatu masa hentam. Tak boleh. Kita raih, kan? Kita kena raih, tuan-tuan, kita kena doa banyak. Mudah-mudahan madrasah tadi, ini madrasah orang. Akan datang mungkin madrasah kebudayaan silap. Nampak tak, Allah Akbar. Kita bentang-bentang tak suka puak ni. Besok madrasah aku pergi kat tempat puak tu semata-mata nak minta apa? Dia suruh minta majlis selawat. Kita pergi majlis selawat. Oh, Pak Aris memang madrasah sokong parti ni. Jangan kecilkan kehidupan. Setiap orang berhak untuk kita raih. Faham tak? Jadi berhati-hati sebab kita bukan orang politik. Kita sayang Islam, kita sayang bangsa kita, tapi kita berjuang bukan atas tiket politik, kita berjuang atas tiket lebih besar daripada itu. Rahmatan lil alamin. Jadi saya pun dalam WhatsApp group Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia, kita bicara benda ni, tapi saya nampak banyak orang hentam. Ustaz-ustaz pun hentam. Apa madrasah ni? Ini tak betul lah pun. Madrasah mana ni? Johor ke Kedah ke Perak ke Pahang? Macam-macam orang. Saya nampak itu orang silap, sonok dan hentam. Kan? Madrasah kita pun berjuang yang sama. Kita juga berjuang yang sama. Kan? Silap, betulkan. Bukan hentam. Nabi tak suruh kita hentam. Kalau kita ustaz pun guna kaedah macam tu, baik kita letak jabatan ustaz tu. Kan? Ustaz ni kan panggil orang kat atas kita. Allah Akbar, tak ada daftar. Faham? Jadi siapa-siapa boleh dapat ustaz. Faham tak? Wallahualam. Farid kita bincang benda ni di tahfiz kita. Kadang-kadang kita pun ada beza pendapat. Kita manusia biasa. Walaupun kita satu jemaah, kita bergerak sama-sama, tapi kita pun ada beza pendapat. Bagi pendapat saya secara peribadi, kan, kita tak tahu apa yang sebenarnya berlaku pada madrasah tu, kan, dan madrasah ini harus diberi ruang dan peluang untuk mengulas apa yang sedang berlaku. Kita jangan hentam, jangan belasah dia. Kan? Mungkin yang mengiringi pelajar tadi tu ada apa? Ustaz-ustaz. Tak tahulah, kan. Kalau mudir ni ada sana, dia tak cukup berani ke nak tarik diri? Tak cukup berani ke nak apa? Nak keluar ke? Kan? Alamak ni, apa ni terjugit-jugit macam tak betul ni. Dia tak cukup berani ke, kan? Tak semua orang berani. Kan? Wallahualam. Saya tak nak ulas benda yang saya tak tahu. Tapi saya doakan setiap orang yang berjuang untuk agama harus diberi ruang dan peluang. Dan mungkin kita semua ada silap, kita dah pasti kita ada silap. Dan jangan kesilapan kecil itu menutupi perjuangan yang besar. Wallahualam. Next. Daripada TikTok Cik Putri. Assalamualaikum Pak Dis. Mengapa saya selalu rasa sayu dan sedih bila dengar zikir taubat? Kan? Bila kita dah ada Allah dalam hidup kita, kan, itu pastilah, kan. InsyaAllah saya doakan anda teruskan perjuangan anda. Orang yang ada Allah dalam hidup dia, dalam dakapan dia, dalam itikat dia, pasti akan mudah tersentuh. Bila mendengar selawat pun dah air mata jatuh sendiri. Dan bila zikir air mata jatuh sendiri. Dan bila bicaranya penuh berhati-hati. Maka orang macam ni lah orang yang kita cemburui. Kata Imam Syafi'i, kan, ada 6 syarat untuk menjadi manusia hebat, luar biasa, cemerlang. Dan antara tempat nombor pertama ialah ilmu, nombor 2 ialah akal. Pertama ialah ilmu, yang nombor 2 dikatanya Imam Syafi'i kata ialah cemburu dan iri hati. Kita mencemburui orang yang amalan dia ya Allah luar biasa, kan, dia punya zikir banyak, kita mungkin ada kawan-kawan. Jangan kita condemn, jangan kita hentam, alah belagak nak zikir-zikir macam bagus. Kita kena buang sifat tu. Orang buat amalan baik bukan nak tunjuk kepada kita terasa buat apa. Dia nak pergi zikir, biarlah. Dia nak pergi selawat, biarlah.
Dia nak pergi duha sekejap. Alah, macam bagus nak dua-dua lah. Dah lah, lepak sini. Kau macam bagus. Kau pun macam kita orang buat. Dia nak buat benda baik. Sebab tu engkau galakkan. Kalau engkau tak boleh buat, engkau galakkan. Engkau ra'i. Malah kita patut cemburu, kata Imam Syafi'i. Betapa ada orang yang hebat, dihadirkan dalam kehidupan kita, kelompok kita, circle kita, maknanya Allah masih sayang kita. Dihantar ni orang baik dalam keliling, di sekeliling hidup kita. Allah hantar orang baik di sekeliling hidup kita. Maka kita sepatutnya rasa bersyukur. Ada orang baik dalam hidup kita, di saat kita banyak buat dosa. Nampak ya? Allahu Akbar. Saya doakan sahabat, anda teruskan ibadat anda. Mudah-mudahan Allah bagi kita semua hidayah. Allah bagi kita kekuatan untuk melakukan perkara-perkara baik. Allahu Akbar. Di saat kita kita buat salah, Allah resahkan kita. Itu pun tanda Allah sayang kita. Bila kita buat satu kesalahan, kita rasa tak sedap hati. Kita rasa bersalah sangat. Kita rasa berdosa. Kita rasa kita telah khianati orang. Itu pun tanda-tanda orang beriman. Tanda-tanda Allah masih sayang kita. Sebab orang benar-benar Allah dah jauh pada dia. Allah dah tinggalkan dia. Allah dah pinggirkan dia. Bila dia buat maksiat, dia tak rasa apa-apa. Anda dapat. Maka anda patut menangis. Anda bercakap hal orang, tapi anda tak rasa bersalah. Anda patut menangis. Anda kutuk orang, anda zalimi orang, anda khianati orang, anda fitnah orang, tapi anda tak rasa apa-apa, anda puas. Anda patut nangis. Sebab anda akan nangis ke akhirat besok. Kalau anda tak nangis sekarang. Wallahualam. Next. Pada telefon satu lagi, ada satu. Eddie Bro. Assalamualaikum Pak Haris. Assalamualaikum. Mohon doakan bapa mertua saya yang sedang uzur sebab stroke mengejut. InsyaAllah, Eddie Bro. Banyakkan sabar. Dalam kehidupan, kan, segala kemungkinan boleh berlaku. Setiap ketentuan Allah ada hikmah dia. Setiap ketentuan Allah ada sesuatu yang Allah nak sampai kepada kita bagi orang yang mahu berfikir, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita pandang pada sudut yang baik. Apa berlaku pada bapa mentua anda sebagai ingatan pada kita yang masih sihat, bahawa sesuatu yang berlaku dan ada hikmah dia dan ia boleh berlaku pada kita. Maka ruang masa yang masih ada sekarang ni, yang masih ada, anda sihat, saya masih sihat, anda yang masih muda, Eddie Bro, manfaatkan semua apa yang ada. Kan Nabi dah pesan, rebut 5 sunatan 5. Ketika anda ada masa lapang, manfaatkan. Jangan sampai hilang masa lapang tu, Allah sibukkan kamu dengan dunia. Ketika Allah beri anda sihat, manfaatkan sihat itu dengan banyakkan zikir, jaga solat kita on time, jaga solat kita sungguh-sungguh, bangun tengah malam, Allahu Akbar, sebelum Allah bagi anda sakit. Dan saya pernah, ini kisah benar yang melanda hidup saya, yang pernah saya lalui. Saya pernah didatangi oleh seorang follower saya, minta tolong saya berjumpa dengan ayah dia. Ayah dia dah uzur, kena kanser, senang mengira hari untuk balik. Kemudian pakcik tu bila saya jumpa, dia peluk saya pun peluk dia, cium dia, and cium pipi dia, cium dahi dia. Saya kata, pakcik, and sabar pakcik ya. Apa yang kita nak cakap lagi? Tapi yang paling sedih, anak-anak bergaduh depan saya tentang urusan nak jaga bapak. Lepas ni siapa nak jaga, lepas ni siapa nak jaga. Allahu Akbar. Nampak tak? Salah siapa? Salah kita mendidik anak. Kita terlalu memikir dunia, bagaimana nak lahirkan anak-anak yang pandai kat dunia, tapi gagal nak lahirkan anak-anak yang soleh, yang akan selamatkan kita. Kat dunia pun digagal selamatkan kita. Agak-agaknya anak macam ni boleh selamatkan kita ke akhirat tak? Faham ke faham? Faham ke faham? Satu penting untuk kamu mengambil berat tentang pendidikan keluarga anda. Anda dah lupa ke saya buat program 24 dan 12 ni? Di Setia City Convention Center. Berburi-buri mulut aku macam gila babi. Sawan pun datang. Ajak orang pergi program kekeluargaan. Tapi ramai orang buat tak tahu. Ramai orang buat tak kisah. Tapi setiap masa anak tak solat, anak tak ada zikir, anak tinggalkan Quran, anak keluar dengan jantan, tak mana jantan, anak couple, hulu kili, pakaian ketat-ketat. Allahu Akbar. Kita tak ada ilmu nak tundukkan maksiat yang berlaku depan mata kita. Kemudian kita tak nak tambah ilmu. Kita buat tak tahu. Adakah kamu tak mampu buat, itu akan melepaskan kamu di akhirat besok? Adakah kamu tidak mampu untuk mengatasi, membasmi maksiat yang berlaku depan mata kamu, itu akan melepaskan kamu di akhirat besok? Itu anak kamu kan? Itu suami kamu kan? Itu isteri kamu kan? Itu ahli keluarga kamu kan? Apa yang telah kamu lakukan? Kamu tak buat apa-apa. Mudah-mudahan kita diberi kefahaman dalam bab agama ini. Kita diberi kesedaran, kita diberi hidayah, kita diberi kekuatan untuk selesaikan masalah ini.
Solusi itu ada kat tangan kita kalau kita faham hubungan itu mesti dibangunkan dengan Allah SWT. Hablum minallah, itu harus dipertahankan. Allahu Akbar. Subhanallah. Wallahu alam. Next. Bantu kita hashtag YP. Daripada platform satu lagi, daripada Encik Farid. Faris, macam mana kalau kita tak suka seseorang tu, bolehkah kita senyap saja tapi hati kita memang tak suka orang tu? Satu, kita ikut kaedah Nabi. Apa pun, kan? Ikut kaedah Nabi. Ikut cara Nabi. Ikut formula Nabi. Satu, saya ajak kamu semua datang program 24/12 nanti. Kan? Kalau kita sedar, Nabi telah pun tinggalkan kita dengan 1001 wasiat. 1001 perkara baik. Adakah kita masih lagi anggap bahawa kehidupan ini banyak ruang kosong yang tidak terisi dengan ilmu? Kita doakan, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tolong aku, ya Allah, agar aku dapat ilmu yang bermanfaat. Dan kadang tanya pada diri sini, ilmu yang bermanfaat tu kau nak cari kat mana? Kat tepi longkang? Kat kedai mamak? Kat pasar raya? Kau tak pergi kuliah, kau tak pergi hadir majlis-majlis zikir, kau tak hadir kelas-kelas ujung minggu, kelas-kelas mingguan di masjid, di surau. Macam mana kamu nak tambah ilmu? Nampak tak? Sedangkan kita ada remote, kita boleh kawal diri kita, kita boleh pimpin diri kita, kita boleh pandu diri kita. Tapi kita nak pandu macam mana kalau kita jauh dengan Allah, kita tak pimpin diri kita? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Kan? Nabi dah bagi kita banyak formula. Bila kita benci orang tu, layak tak kita benci orang? Layak tak? Patut tak kita benci orang? Kan bertentangan dengan apa Nabi buat. Kan? Kalau ada seseorang kata, aku tak suka dia, kamu kenapa ikut dia? Dia yang tak suka, kamu kena suka orang. Sebab Nabi datang bawa rahmatan lil alamin. Tanyalah pada mana ulama, ustaz-ustaz. Kadang-kadang ustaz ni bawa cawan debat-debut, tapi duduk dengan saya, masa makan dia cerita hal orang. Saya tengok je ustaz ni. Ini cerita kehidupan saya. Saya nak share. Kadang saya sedih, hati saya sebab. Kenapa tadi dia ceramah tak sama dengan apa yang dia cakap? Bila kamu terlibat dengan politik, ustaz ni terlibat dengan politik, and orang ni terlibat dengan politik. Politik ni sepatutnya jalannya baik. Kita mungkin bersisi faham, bersisi pendapat, tapi jangan sampai ke tak membenci. Sebab itu Nabi tak pernah ajar. Kekuatan kita dalam menyayangi orang. Sebab bila kamu sayang, kamu doakan dia kan. Bila kamu doakan dia, dia akan jadi baik, maka dia akan bersama dengan kita. Bila kamu benci dia, dia makin jauh, makin jauh, makin jauh. Faham? Kan? Kita jangan benci orang. Kita doakan hidayah untuk orang. Kan? Sebesar mana pun perbuatan dia kat atas kita, mampu tak untuk maafkan orang? Mampu tak untuk berkasih sayang? Kan? Kalau kita tak mampu, termasuk diri saya tak mampu, bermakna kita kena bangun lagi tengah malam. Bangunkan diri kita untuk berkasih sayang. Maka jalan paling bagus ialah bertahajud. Banyakkan zikir, banyak muhasabah, kenang dosa-dosa kita lepas. Maka semua ini akan memudahkan kita untuk memaafkan orang, untuk berkasih sayang. Kan? Saya ingat kata guru, kan? Biarlah orang benci kita, jangan balas benci. Biarlah orang hina kita, jangan balas hina. Biarlah orang kutuk kita, jangan balas kutuk. Biarlah orang kecam kita, jangan balas kecaman orang kat atas kita. Boleh tak kita berada dekat level ni? Susahlah Pak Haris, maka susahlah jalan kamu ke syurga. Sebab pakaian ahli-ahli syurga ialah berlapang dada dengan ujian Allah. Sabar dengan ketentuan Allah. Reda dengan musibah yang berlaku. Nampak tak? Itu pakaian ahli syurga. Kamu kata kamu nak ke syurga, tapi kamu pakai pakaian ahli neraka. Dendam dengan orang, mulut kamu asyik maki amun, aibkan orang. Apa tak peduli engkau terkenal tak terkenal. Firaun lagi terkenal, seluruh Mesir dia punya. Nampak tak? Apa peduli apa engkau terkenal. Kan? Abu Jahal lagi popular. Seluruh bangsa Quraisy pandang dia sebagai pemimpin besar. Sampaikan dia tak mahu beriman pada Allah kerana takut hilang kedudukan dia sebagai orang besar. Kan? Subhanallah di kalangan orang Quraisy pada ketika itu. Faham ke faham? Apa peduli apa engkau popular? Satu dunia angkat aku sebagai orang popular. Tapi kalau aku tak sembahyang, aku tak zikir, kalau mulut aku asyik bantai orang, belasah orang, hina orang, kutuk orang, kecam orang, aku tidak akan popular di kalangan para malaikat. Di 7 petala langit. Allahu Akbar. Nama aku tak disebut dengan nama yang baik-baik. Rugilah. Dunia orang sebut. Allahu Akbar. Antara bumi ini, seluruh bumi ini, dah bergabung dengan seluruh planet ini, nak dibandingkan dengan langit yang pertama, hanya seperti sebentuk cincin dibaling di atas pasir. Lautan pasir, di atas gurun pasir. Cincin tu itulah bumi ini bersama dengan segala galaksinya, planet-planet dia, nak bandingkan langit pertama. Allahu Akbar.
Langit pertama bergabung dengan seluruh planet ini, kan? Yang sebentuk cincin dibaling di pasir, kan? Nak bandingkan dengan butiran pasir banyak, nak bandingkan dengan langit yang kedua. Apa yang kita nak banggakan dengan kita ada ni? Maafkan orang, berkasih sayang. Saya benci puak tu Pak Riz, dia jahat, dia celaka, dia laknat. Kalimah la ilaha illallah pakaian dia. Jangan main-main membenci orang sebab takut-takut yang kau benci itu yang Allah sayang. Sudah kita didengarkan, diperdengarkan, dipersembahkan, dicerita kepada kita. Ada ulama yang Allah baling ke dalam neraka, ada pelacur yang Allah angkat menjadi ahli syurga. Yang main-main. Hanya membantu seekor haiwan yang penuh dengan najis, dengan memakai slipper yang duduk ke paling bawah, bukan songkok, bukan tudung yang atas, berada di atas, bagi minum kepada anjing, Allah angkat darjat dia. Seorang pemuda yang bunuh 99 orang, kemudian bunuh seorang lagi jadikan 100, Allah angkat kedudukan dia. Bunuh orang tau. Aku dengan kau tak pernah bunuh orang. Adakah kita confirm syurga? Jadi berkasih sayang itu adalah perkara yang mustahak. Jangan lahirkan, jangan zahirkan kebencian. Sebab membenci sesama Islam itu satu kerugian pada iman kita. Jangan terperangkap. Jangan terperangkap. Kita mungkin tak selari dengan pandangan orang sebelah sana. Tak apa. Itu tak kisah. Sahabat-sahabat juga berbeza pendapat selepas wafatnya Rasulullah SAW. Tapi jangan sampai berperang. Sampai sangat berbalah. Sampai jangan kusut. Ukhuwah ini habis kita. Kelemahan kita umat Islam sebab kita tidak bersatu. Orang tanya saya, Pak Rim macam nak bersatu? Nak bersatu tu tak susah. Kalau masing-masing berlapang dada, ikut apa pesan Nabi. Kalau tanya pada ulama, ada 100 ulama, 100 pendapat. Ada 4 mazhab. Mazhab ni banyak tuan-tuan. Yang paling popular ada 4 mazhab. And kalau kita berbicara tentang 4 mazhab, macam-macam ada pandangan. Dalam setiap mazhab ni pun ada banyak ulama. Dalam Imam Syafi'i ni, mazhab Imam Syafi'i, ada banyak ulama dalam Imam Syafi'i. Pun ada beza pendapat. Nampak tak Tapi kalau kita kembali kepada Rasulullah SAW, ada perkara yang Nabi sebut, semua ulama setuju. Kan? Maka peganglah apa kata Nabi itu. Selamatlah kita. Terutama dalam ukhuwah, persaudaraan. Kalau kita boleh buang ego kita, sombong kita, maka mudahlah kita bersatu. Ini pegang masjid pun dah bergaduh. Kan? Pegang persatuan pun nak gebuk kursi. Kan? Nak rebut jawatan pun kita berkelahi. Maka pakailah bubu, pakailah pawang demi cita-cita dunia kita. Allah, rugi betul. Next. Daripada TikTok Norzalilah 7378, apakah pandangan pengakhiran hidup memilih untuk membunuh diri? Allah tak terimalah sebagai Nabi Muhammad tak terima sebagai umat. Allah tolak kita sebagai hamba yang beriman. Dah settle. And jangan bunuh diri. Itu pengakhiran yang Allah laknat celaka manusia itu. Lahir sebagai seorang Islam, pernah solat, pernah pergi sekolah agama, pernah pergi belajar agama, tiba-tiba pengakhiran hidupnya kecewa, putus asa, give up, bunuh diri. Satu perjalanan yang sia-sia, satu kesudahan yang sangat merugikan. Habis, to stop. Next. Daripada TikTok NZ05, bicara kalbu. Assalamualaikum Pak Riz. Macam mana kita nak tetapkan hati untuk terus istiqamah dalam tinggal maksiat? Bila kamu ada keinginan nak buat benda baik, itulah gambaran kepada apa yang kamu fikirkan sekarang. Allah akan bersama dengan prasangka hamba-hambanya. Nampak tak? Apa yang kamu fikir tentang diri kamu sekarang? Aku banyak dosa, aku kena tinggalkan dosa tersebut. Aku kena taubat, aku kena tinggalkan semua perbuatan yang boleh menambahkan dosa aku. Itulah satu gambaran apa keinginan kamu pada Allah SWT. Apa yang kamu fikirkan, kemahuan kamu, keinginan kamu, iktizam kamu akan menghadirkan satu. Allah hadirkan circle yang baik-baik, insya-Allah. Allah letakkan kamu di tempat yang baik-baik, insya-Allah. Allah bagi kamu kefahaman bab agama, insya-Allah. Allah bagi kamu hidayah. So, kekuatan anda ialah yakin pada Allah, percaya bantuan Allah sampai, kuatkan diri anda untuk tinggalkan maksiat, berani untuk cakap benar, berani untuk tinggalkan maksiat, tak kisah kecaman orang, kutukan hinaan orang, yang penting aku kena tinggalkan maksiat, kamu akan berjaya dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pasti jauh daripada api neraka, selamat daripada neraka. Na'udzubillah min zalik. Nampak tak? Faham tak sahabat-sahabat? Kan? Sebab tu kena buat amalan, jaga amalan. Ambil selai kertas kosong, tulis daripada awal pagi kamu bangun pukul 4.30, pukul 5, pukul 6 kamu bangun. Start, tulis apa amalan yang kamu nak buat. Okey, aku nak ambil duha daripada pukul 8 sampai pukul 11. Ini waktu mesti aku buat duha. Ada orang buat secara umum. Okey, fine. Okey, 8 hingga 12,
2 rakaat doa mesti berlaku kat sini. Okey, fine, dah tahu. Okey, settle? Okey. Tapi sebelum cerita solat subuh tadi. Okey, sebelum subuh aku kena buat, okey, aku bangun selalunya pukul 5.30. 5.30 hingga pukul 6, masuk waktu pukul 6, 5.59 masuk waktu. Okey, antara waktu tu sampai pukul 6, aku nak buat istighfar. Aku nak buat solat sunat sebelum subuh. Okey, 2 benda tu masukkan. Contohnya, masukkan jadual kehidupan harian kamu. Itu akan drive diri kamu untuk lebih dekat dengan Allah. Setidak-tidaknya kamu akan mengisi ruang-ruang kosong yang ada dengan mengingati Allah. Sebab setiap kali kamu berhenti kat stesen untuk beriman pada Allah, untuk ingat Allah, maka ia akan membasuh dosa-dosa yang lepas, akan membuatkan kamu lebih bersedia untuk berada kat depan perjalanan selepas ni. Orang yang keluar dari masjid selepas solat zuhur, ia akan lebih berkualiti daripada orang yang keluar daripada pasar raya selepas membeli belah. Faham ke faham? Dan orang yang keluar daripada masjid selepas solat asar, ia lebih baik daripada orang yang baru keluar daripada tempat kerja selepas dia bekerja dengan gigih dan bertungku lumus. Nampak tak? Jadi solat ini kunci paling besar, tiang paling hebat. Faham? Faham ke faham? Allahu Akbar. Subhanallah. Jadi, apa yang kamu fikirkan ini mempengaruhi jiwa kamu. Maka di saat kamu dan dengar ceramah motivasi ini, sentuhan motivasi ini, cepat-cepat keluarkan kertas, tulis apa yang kamu nak buat. Dan nanti tambah dari semasa ke semasa. Kalau kamu duduk kat madrasah, setiap masa, saban waktu, kamu akan dihadiri, kamu akan diziarahi oleh ulama-ulama para baik. Maka mereka ini kaya dengan ilmu. Mereka kaya dengan amalan. Mereka bukan sekadar ada ilmu, tapi mengamalkan ilmu mereka. Itu 2 benda beza, tuan-tuan. Ada ramai orang ada ilmu, tapi tak amalkan, tak beramal dengan ilmu mereka. Tapi berbeza dengan orang yang berilmu dan beramal dengan ilmu tersebut. Kalau kamu ada orang macam tu, berkawalan dengan dia, baik-baiklah dengan dia, jadikanlah dia jiran hatimu. Kamu akan jadi orang yang lebih kuat dalam perjalanan hidup kamu. Sebab setiap kali kamu jatuh, circle kamu itu akan membantu kamu, mendoakan kamu, berkata-kata bicara yang baik-baik, menjadikan kamu lebih bersemangat. Percayalah, orang yang ada Allah di sekitar hidup kamu, kamu berjalan tidak lain tak bukan kerana Allah. Faham ke faham? Jadi bila orang-orang, kalau kamu duduk kat madrasah, para ulama, para habaib, ustaz-ustaz yang mengamalkan ilmu mereka, mereka akan share ilmu-ilmu mereka. Jadi banyak amalan-amalan baru yang kita dapat. Jadi susun betul-betul. Ada yang kita tak terbuat sebab terlalu banyak. Jadi tak mampu buat semua, jangan tinggalkan semua. Jangan sampai tak buat apa-apa. Maka daripada setiap jam mesti ada amalan. 24 dan 12. Sahabat-sahabat, datanglah. Datang. Saya tak nak anda beribadah mengikut zon-zon. Saya nak kita beribadah setiap minit yang ada. Setiap saat yang ada. Allahu Akbar. Subhanallah, saya nak kita beribadah seperti meletakkan biji benih dalam tanah. Kemudian kita buat kerja lain. Biji benih itu nanti Allah jaga. InsyaAllah tiba masa waktu tentu kita siam, kita letak baju. Tapi hakikatnya bukan baju itu jaga biji benih. Bukan racun serangga itu yang menjaga pokok tu. Tetapi Allah yang menjaga pokok tu. Kalau kamu faham, di saat kamu tidur, pokok tu Allah sedang jaga. Di saat kamu sedang berada di pejabat, Allah sedang jaga pokok tu. Kamu akan beruntung dalam kehidupan ini. Dia nak tanam biji benih itu. Jom 2019 kita buat. Kita bangunkan sama-sama. InsyaAllah. Yang paling penting, ilmu sikit tapi beramal dengan ilmu tersebut. Jami' as-sami' biar sedikit tapi berpanjangan. Biar sikit tapi berterusan. Biar sikit tapi tak pernah ada full stop. Biar sikit tak pernah berhenti walaupun sesaat. Itu yang kita nak cari. Itu yang kita nak kerjakan. Itu yang kita kena usahakan. Faham ke faham? Inilah kehidupan kita. Cuba kamu tarik nafas dan kamu tak nak lepas. Mati. Cuba kamu lepaskan tak tarik balik. Mati. Faham ke faham? Macam itulah ilmu. Kalau kamu tak cari, dia mati. Jiwa kamu mati. Walaupun kamu ustaz, walaupun kamu orang yang dipanggil tuan guru, walaupun kamu orang hebat, kamu tidak mengajar, kamu tidak belajar, pasti mati jiwa kamu. Ada ilmu tak nak mengajar, ada ilmu tak nak belajar. Habis. Sekurang-kurangnya dia mengajar, dia sedang refresh ilmu dia. Bila setiap guru ni, bila dia nak mengajar, dia akan tengok kitab dia balik. Dia ada 10 masjid dia mengajar, 10 kitab dia berbeza. Jadi dia sedang memegang balik 10 kitab yang dia pernah belajar ketika dulu. Nampak tak? Itu hebatnya tuan guru. Nampak tak? Kita ni bukan tuan guru, kita tuan bulu. Banyak bulu daripada guru. Faham tak? Tak nak belajar. Nampak tak? Nak mengajar apa? Kita tak ada ilmu. Belajar. Belajar. Utlubu ilmal mahdi ila lahad. Tuntutlah ilmu daripada ayunan buayan hingga ke liang lahat. Wallahu alam. Next. Okey, soalan kita cepat. Daripada TikTok Rosniza Ishak 2, macam mana nak mencari redha ibu, redha suami, redha Allah? Orang perempuan ni kalau dia pegang 3 benda, syurga untuk dia insya-Allah.
taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada suami. Semua ni ada dalam hadis Nabi. Semua ni ada dalam pengajaran Nabi. Semua ini ada dalam tunjuk ajar dan bimbingan Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Tiba masuk waktu solat, suami panggil datang, jangan aibkan suami, jangan share kehidupan suami. Buat yang terbaik untuk suami. Jadi nak mampu, nak buat tak boleh buat, nak buat macam mana? Pergi cari Allah. Allahumma a'ini ala zikrika. Ya Allah, tolong aku untuk ingat engkau. Siapa ingat Allah, kunci dia. Siapa ingat Allah, dia pasti Allah ingatkan benda-benda baik. Siapa ingat Allah, dia jaga solat. Siapa ingat Allah, dia baca Quran. Siapa ingat Allah, dia jaga zikir. Semua ni kamu jaga, puan. Kamu jaga benda ni, Allah akan bimbing kamu untuk benda lain. Kan? Bila suami cakap terasa hati, bila suami cakap kamu rasa ya dia hina aku ke, di sini aku, dia kutuk aku. Tapi sebab kamu dah jaga hubungan dengan Allah, Allah akan bagi kamu lapisan-lapisan hati yang lembut. Tapi tak mudah koyak. Yang lembut, nampak macam tisu. Tapi tak mudah koyak. Tak mudah pun. Kan? Tak mudah rabak. Kan? Hati kamu lembut kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Suami cakap, kamu kata, Allah, kan? Aku sedih, tapi aku kena patuh pada suami aku. Apa dia buat tu salah, ya Allah. Tapi perbuatan dia, perhubungan dia dengan aku tak boleh langgar. Ada orang perempuan, suami dia ada buat salah. Dia tak tidur dengan suami dia tidur asing, dia tak masak untuk suami dia tak uruskan suami dia. Semua tu berdosa dengan Allah SWT. Suami kau berdosa dengan kau untuk satu part, engkau punya dosa banyak, kena batati. Faham tak? Orang perempuan tak suka dengar, tapi ini kenyataan. Kan saya kata bercakap benar walaupun pahit, sebab Nabi pesan, bukan aku. Bukan untuk guru, bukan untuk imam, bukan untuk kadi. Tapi Nabi pesan, manusia paling tinggi darjatnya di kalangan manusia. Jadi kalau kita tak nak ikut Nabi, nak ikut siapa? Nampak tak? Orang perempuan nak pergi syurga Allah, dia senang kalau kita sanggup buang ego kita, buang sombong kita, buang keangkuhan kita. Kan? Dan pastikan kamu berkawan dengan orang baik-baik. WhatsApp group yang bukan-bukan, yang bodoh-bodoh, yang bangsat, yang sombong, yang bangang, buang. Aku dengan suami aku tak bagi can. Kan? Aku tak bagi, aku minta dia gelang, dia tak boleh bagi. Kan? Dengar kita perempuan murah apa? Kita dah beranak untuk dia, mengandung untuk dia. Kan? Kau senang kan? Nak bawa anak dia. Kan? Kita pula jadi bangsat, nak minta sikit tak boleh. Aku tak bagi peduli. Kata-kata orang macam ni, dari segi ruji akal macam betul, tapi tak betul. Sebab dia datang daripada wanita yang penuh emosi. Nampak tak? Allahu Akbar, Subhanallah. Nampak? Dekat dalam WhatsApp group, mempengaruhi banyak jiwa. Orang perempuan yang lembut jadi koyak. Perempuan yang lembut jadi keras. Kerana kata-kata ini dia rasa benar. Dia buat macam tu pada suami dia. Rosak. Keluar daripada WhatsApp group tu. Kita bukan pejuang wanita. Sebab yang perjuangkan wanita bukan kau, bukan aku. Yang berjuangkan wanita ialah Rasulullah SAW. Datangnya Islam, dibawa oleh Nabi SAW, telah pun mengangkat martabat Islam. Satu ketika dulu wanita tempat pemuas nafsu. Satu ketika dulu wanita ditanam hidup-hidup. Satu ketika dulu perempuan diperdagangkan. Tapi datangnya Islam telah menyelamatkan wanita. Apa lagi kita nak? Kenapa kita nak ikut sistem Islam ke, sistem out of Islam ke, apa? Tak payah. Perjuangan wanita telah pun dibawa oleh Nabi SAW. Ini tidak adil. Kenapa wanita tak boleh kahwin satu lagi, lelaki boleh kahwin satu lagi? Kau gila. Nabi dah bawa satu yang benar, jangan tambah lagi. Nampak tak? Lelaki boleh kahwin sampai 2 sampai 3. Mana adil? Adilnya bila kamu nak pergi ke syurga, bila kamu taat pada suami kamu, walaupun suami kamu tak taat pada kamu taat pada dia, kamu pergi syurga lebih senang. InsyaAllah. Nak syurga ke tak nak? InsyaAllah. Kan? Jadi belajar reda ini bila kamu ada circle orang baik-baik, bila kamu habiskan masa kamu mendengar ceramah yang baik-baik, mendengar, telinga kamu dengar yang baik-baik, mata kamu memandang yang baik, semua perkara baik kamu sedang lakukan, insya-Allah kamu lebih tenang. Satu, ada orang sakit, dia boleh senyum. Rata-rata akan menangis, rata-rata akan mengeluh. Nampak tak? Nak cari orang yang boleh tersenyum ketika sakit. Itulah orang yang makam lebih tinggi pada kita, yang biasanya orang awam ni sakit sedikit dah mengeluh banyak. Faham tak? Allahu Akbar. Dah percaya bukan-bukan. Dia hantar, semua hantar. Hancur lodo. Selap-selap budak-budak yang bawa bungkusan parcel pun dituduh sebagai ejen bomo. Orang pun takut nak tahu kita. Kan? Macam-macam bau ada, bau kemenyan kan. Bau bereti, bau ni semua bau lah. Macam bau jenazah pun ada rumah ni. Kan? Tanya budak-budak yang akan putusan. Oh bang, saya tak berani rumah tu bang. Oh bau macam kemenyan, bau macam orang mati bang. Takut saya bang. Minyak tar. Pasal apa? Dia percaya pada cakap bomo. Semua benda ni. 10 bomo, 10 cara. Tanam ni. Dah rumah macam dah pusara. Kan? Nampak kan? Dengan mak. Apa cakap mak senyap je. Apa kata mak betul tak betul, senyap dulu. Senyap, relax. Jangan mak cakap, aku cakap. Mak kau cakap, aku cakap. Habis iman kita. Engkau pergi haji 10 kali. Engkau solat tak pernah tinggal. Iman kau terjejas. Kalau kau tak, dengan mak kau lawan. Cakap pun tak boleh. Itu apa kata dalam Quran.
Next. Daripada TikTok Arol BP85. Assalamualaikum Pak Riz. Boleh ke merajuk dengan mak setelah kahwin kerana selalu dikecam? Patut ke? Layak ke? Mak kita, pernah tak kau dengar orang meniaga kata apa? The customer always right. Cepatlah, berapa lama nak tunggu ni? Cepatlah. Jangan cakap, babi kau sial. Kau tak nak, kau kulau le. Bangang, kau pergi makan kedai, kau buat apa? Bodoh kau, kulau kau. Takkan kan? Enggak lah, kau cakap itu, pelanggan lain pun kulau. Kau nampak tak yang makcik masak asam tu? Kan? Habis. Nampak? The customer always right. Tapi right kita ni nampak Nampak? Right. Mak kita macam tu juga. Mak kita sentiasa benar. Selagi dia membenarkan kata Allah. Mak kita sentiasa benar selagi tak buat maksiat. Tak ada kita buat maksiat. Nampak tak? Mak kita beleti. Aibkan kita depan orang ramai. Ni anak aku seorang ni. Macam ni, macam ni. Kita senyap je. Senyum kat orang. Dalam hati, ya Allah, maafkan aku. Ampunkan dosa mak ayah aku. Bukan senang tak nak berada kat level tu. Saya pun nak belajar macam tu. Saya pun kena belajar. Sama-sama macam tu. Kan? Dengan mak abang, kita tak ada hak untuk nak sailang. Tak ada hak untuk benci. Tak ada hak untuk sakiti. Tak ada hak untuk dendam. Tak ada hak untuk kita buang dia. Anak. Kekal anak. Mak adalah mak. Kecuali dia ajak kau buat maksiat. Kan? Kecuali dia ajak kau buat perkara yang buruk. Wajiblah kau elak. Tapi ini benda baik. Kan? Dia atau dia kutuk kau, dia caci kau, dia biarkan. Doa hidayah. Doa hidayah. Ingat tak kata ulama? Kan? Hubungan kita dengan manusia, terutama mak bapak, ibarat apa? Ibarat batu singgah ke dahan pokok mangga. Kan? Dapat batu mangga kita jatuhkan. Macam itulah kita. Pak Aris, bodoh lah, macam sial lah kau, perangai kau. Dalam hati. Nak balas ni, geram aku terajang ni gang. Tapak kaki aku 9 inci. Aku tapak ni jadi 12 inci. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Kuatkan hati aku, kuatkan ni Allah. Aku balas ni gang. Kan? Kita macam tu. Lawan balik, tarik balik. Tarik balik. Nak lawan, tarik balik. Kita redakan diri kita sendiri. Satu, banyak orang bila baran. Kan? Lepas hilang baran dia. Apa jadi? Apa jadi lepas hilang baran dia? Menyesal. Kan? Tengok macam Pak itu, Pak Gad kat hospital apa kan? Macam yang keberhak. Ada satu rakaman kan? Yang menjadi kan? Nampak tak macam orang hilang akal? Yelah, dia jaga hospital. Orang degil tak nak masuk juga kan? Dia lawan bergaduh-gaduh kan? Relax. Kan? Sebab bila kita bagan, akhirnya apa berlaku? Boleh membunuh. Boleh mencederakan orang. Situ semua satu penyesalan. Ingat tak satu kereta tu bergeser je. Geser kat mana pun boleh betulkan balik. Tak berapa sen pun. Marah, ambil kayu golf, bantai, mati orang tu. Mati. Membunuh. Kan? Mati. Menyesal tak kasih orang tu. Menyesalnya, benda boleh kau tim. Tak berapa sen, nyawa orang tak boleh datang balik. Kan? Menyesal. Faham ke faham? Wallahualam. Next. Daripada Arin Mas, TikTok. Assalamualaikum Pak Riz. Apa maksud Allah seperti apa yang kita fikirkan? Mohon pencerahan. Yelah, kalau kau fikir kau nak buat maksiat, Allah bagi kau maksiat. Kan? Kau fikir. Kau fikir, kau tak ada duit, tapi kau nak sangat pergi Mekah. Allah bagi laluan kat kau, insyaAllah. Allah bagi kau laluan, insyaAllah. Tapi, kau mesti buat benda-benda baik. Kan? Allah bersama itu hadir kursi. Firman Allah tu. Allah bersama dengan prasangka kau. Apa kau fikir? Kau fikir nak buat benda baik, Allah akan mudahkan jalan kau. Kau fikir nak bantu orang, Allah akan bantu kau. Kan? Oi, banyak cerita ni. Kan? Kalau kisah kami di Madrasah Tahfiz Al-Quran Biar ada biar ini madrasah dia. Oh, banyak cerita. Allah memang bersama dengan persangka hamba-Nya. Kau bersangka baik, baiklah kau dapat. Engkau bersangka yang baik, baiklah kau peroleh. Insya-Allah. Satu orang yang bijaksana, fatana, dia akan susun hidup dia dengan baik. Ya. Innama a'malu biniat. Dia berniat yang baik. Allah akan hantar, Allah akan bagi bantuan kat dia. Kan? Ini Allah bagi kita sakit, Allah kejam, Allah tak adil, Allah tak bertimbang rasa, Allah ni apa kan? Allah je semua salah. Engkau apa? Datuk engkau yang bagi makan. Abang bagi kau rezeki, kau marah-marah pun Allah bagi kau rezeki. Kan? Kita ni berfikir macam orang bodoh. Orang bodoh pun tak fikir macam tu. Kan? Berhati-hatilah Allahu Akbar. Subhanallah. Next. Daripada platform apa lagi? Zaliha Abidin Haji Abidin. Pak Aris, saya ni hidup sebatang kara. Berdepan dengan suami yang tak solat. Keluarga suami tak solat. Saya rasa sangat terumbang ambing. Puan,
Nabi diletakkan di tempat orang jahiliah. Untuk apa? Untuk Allah nak jawab soalan kita ini. Siapa pun kita, Allah dia Nabi, dia manusia biasa. Dia manusia macam kita. Tapi bila Allah dah bantu, kamu boleh jadi luar biasa. Allah angkat Nabi SAW, dikudukan Nabi dan Rasul. Kemuliaan Nabi itu tak usah dipertikaikan. Tapi Nabi itu manusia. Itu menolak dalil dan segelintir manusia entah mana datang daripada kutub mana mengatakan Nabi Muhammad itu adalah Tuhan. Itu tidak benar. Berlaku kat Malaysia ni. Faham hak apa kan? Yang kita nak faham, Nabi juga manusia seperti kita, tapi Allah telah angkat, beri kemuliaan, beri kedudukan yang sangat istimewa. Untuk kita level manusia biasa macam kita, Allah juga boleh angkat kita di kedudukan tertentu, di makam-makam tertentu. Maka di tempat di mana kita letakkan di tempat maksiat, siapa hantar puan kat tempat tu? Siapakah yang takdirkan puan berkahwin dengan lelaki yang tak solat? Allah. Siapakah yang mentakdirkan puan dapat bapa dan mak mertua yang tak solat? Allah. Siapakah yang mentakdirkan puan duduk dalam sebuah keluarga yang jauh pada Allah? Allah. Allah tahu. Kembali pada dia. Bangun tahajud, jangan tinggal. Puan kuat. InsyaAllah. Sebab Allah tahu kemampuan puan lah. Sebab tu Allah letakkan puan macam tu. Tapi puan tak uji kemampuan puan. Puan asyik fikir lemah. Bukankah pepatah Melayu kata? Tangan yang membuai-buaian itu, apa dia? Boleh mengoncang dunia. Faham tak? Kalau puan tak percaya, puan beli globe. Puan goncang tu. Bergoncang dunia, puan. Faham tak? Itu pepatah Melayu. Peribahasa. Nampak tak? Nak menyindir wanita. Jangan lemah. Jangan kau resah. Jangan kau gelisah dengan apa yang Allah bagi. Kau kuat, kau mampu buat. Bukankah rahim ibu itu asal tempat manusia yang bergelar ulama? Rahim ibu itu asal tempat manusia hari ini bergelar tuan guru. Bukankah itu asalnya tempat manusia yang hari ini menjadi jutawan yang beriman, orang yang baik, orang yang hebat? Nampak tak? Maka puan adalah watak itu. Jangan give up, jangan putus asa. Jaga tahajud setiap malam, minta Allah kekuatan. Amalkan zikir ni, ya hayu, ya qayyum. Satu. Nak tambah sikit lagi boleh. Itu amalan Nabi SAW. Ya hayu, ya qayyum birahmatika astaghis. Ya hayu, ya qayyum birahmatika astaghis. Amalkan bila nampak kita lemah, bila nampak dah tak kuat, amalkan zikir tu berterusan. Zikir bukan macam ubat. Ubat bila sakit baru pakai. Zikir pakai walaupun sihat. Zikir manfaatkan walaupun tak kuat. Zikir pakai walaupun kita dalam keadaan senang, dalam keadaan mampu berdiri, berjalan malah boleh berlari. Zikir jalan sebab dia adalah makanan hati. Hati kita bila kuat kerana Allah, tak ada benda boleh tumbangkan iman kita. Insya-Allah. Hati kita bila dah ada Allah, tak ada benda boleh guris perasaan kita. Tak ada benda boleh kunci perjalanan kita menuju kepada kasih sayang Allah. Suami tak semayang, mak bapak tak semayang, mak mertua bapak mentua tak semayang, ahli keluarga tak semayang, kamu kena semayang. Kalau itu cerita Nabi, lupa ke cerita Asia dalam istana Firaun. Dan dapat istana yang besar, dia tetap cari istana di syurga Allah. Dia tidak beriman pada Firaun, sebalik beriman kepada Tuhan, pada Nabi Musa, Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Apa yang jadi pada dia? Sedikit pun dia tidak pernah tinggalkan Allah. Itu Asia. Lupakah kepada tukang sikat Firaun? Siapa? Dimasak kan, anak paling kecil cakap pada dia, mak, kuat mak, jangan risau mak, teruskan pun. Wah kan. Siapa? Nampak tak? Ya, Masita. Nampak tak tuan-tuan? Nampak tak? Allah Akbar. Lupakah kita kisah Rabi'atul Adawiyah? Yang cinta dia pada Allah tidak pernah berhenti. Cinta dia pada Allah tu mengakibatkan dia tak pandang lagi makhluk ni. Jadi apa kita nak peduli semayang, suami tak semayang apa, teruskan puan kena semayang. Mudah-mudahan itu menjadi asbab Allah turunkan malaikat rahmat dalam keluarga puan, menjadi asbab Allah turunkan hidayah pada semua orang. InsyaAllah boleh berlaku. Puan teruskan semayang, kuat. Dia bukan pada penumbuk, tapi pada hati. Nampak? Boleh faham tak? Kadang-kadang jiwa lembut. Kita kan tak tahulah. Macam ni.
Tapi dia punya jiwa lagi kuat daripada orang yang belajar silat. Ha, hu, hu. Nampak tak? Isteri jerit. Cepatlah. Berduzuk berlari. Tapi buka gelanggang. Ting, 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 kan. Isteri jerit. Abang, baju dah sidai ke belum? Cepatlah. Aduh. Kelang kabut sidai. Sebab dia takut nanti isteri dia sidai dia. Faham? Allah Akbar. Wow, next. Sebelum masuk zuhur, kita berhenti. Daripada Nur Shah di TikTok, bagaimana nak percaya suami ketika jauh sebab pernah tahu kisah silam suami sebelum berkahwin? Sebab tu kamu kena yakin pada Allah SWT. Kan? Kamu tak boleh pandang suami 24 jam. Tapi Allah boleh pandang suami kita setiap masa. Serahkan pada Allah dengan menjaga amal. Serah kepada Allah dengan beriman pada dia. Serahkan pada Allah dengan taat pada dia. Kan? Anda jaga diri anda, penampilan anda sebagai seorang isteri, tutur bicara anda, perwatakan anda, pakaian anda. Kemudian doa pada Allah. Wahai Allah, aku nak menjadi isteri. Aku sedang berusaha menjadi isteri yang taat kepada perintahmu. Isteri yang taat pada suami. Yang menjaga tutur kata, bicara, pakaian aku, pergaulan aku. Wahai Allah, kalau kau nampak perbuatan ini, perbuatan yang kau rahmati, yang kau redai, yang menepati apa yang kau telah firmankan dalam Quran, yang telah disabdakan oleh Nabi, Nabi kekasih engkau Rasulullah SAW, tolong pelihara perhubungan aku dengan suami aku. Wahai Allah, kekalkan sayang dia pada aku. Wahai Allah, kau lindungi dia, ya Allah, daripada perkara-perkara maksiat. Ya Allah, tolonglah, ya Allah, hanya itu yang aku minta pada engkau. Sebagai hamba-Mu, ya Allah, aku mohon pada engkau. Mintalah. Nampak tak cara kita doa? Nampak tak kaedah kita berurusan dengan Allah SWT? Faham tak, puan? Kan? Kalau puan tanya saya pun tak boleh jamin berapa ramai orang depan mata pun hilang isteri. Depan mata pun hilang suami. Pergi kerja sama-sama. Pejabat yang sama. Hilang isteri. Ada skandal dengan jantan lain. Ada skandal dengan betina lain. Ada skandal dengan perempuan lain. Ada skandal dengan isteri orang. Ada skandal dengan suami orang. Satu pejabat tau. Nampak tak? Kan? Subhanallah. Ia bukan jauh atau dekat. Iman kita. Kita kena dekat dengan Allah. InsyaAllah. Berapa ramai orang PJJ. Berapa ramai orang perkahwinan jarak jauh. Tapi tetap bahagia. Sampai ke hujung nyawa. Tapi berapa ramai orang yang hidup sebumbung tapi bercerai akhirnya. 24 dan 12. Di City Convention Center, Setia Alam, Selangor. Saya nak berjumpa anda semua. Daftar. Anda boleh pergi kat TikTok ni, ada Pak Aris kat situ kan. Anda tekan kat atas, anda dapat website. Anda masuk kat situ. Atau anda pergi kat galeri Pak Aris. Ataupun pergi kat staff Pak Aris. Itu semua adalah TikTok kita yang membantu anda untuk mendaftarkan anda ke program keluarga yang besar ini. 2,000 orang. Begitu sahabat saya di sini, ada telefon kat situ, anda boleh hubungi kita direct. InsyaAllah, saya undur diri. Saya serah pada saudara Syafiq untuk penutupan. Al-Fatihah. Terima kasih bagi gift. Sahabat saya, Puan Marsni daripada Singapura, terima kasih. Okay, teruskan. Okey, Alhamdulillah kita telah pun sampai ke penghujung live bersama dengan Pak Aris. Terima kasih sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan kerana sudi meminjamkan masa anda untuk sama-sama kita duduk dan mendengar perkongsian yang pastinya sangat menarik daripada Pak Aris. InsyaAllah mudah-mudahan ilmu-ilmu yang dikongsikan oleh Pak Aris dapatlah sama-sama kita gunakan atau mempraktikkan dalam keluarga kita, insyaAllah. Tak lain tak bukan untuk membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan salam zuhur juga untuk tuan-tuan dan puan. Sekarang ni di negeri Melaka di Madrasah Pak Aris telah pun memasuki waktu zuhur, dan salam zuhur untuk semua. Dan insyaAllah mudah-mudahan ada rezeki kita bertemu lagi dalam live berikutnya nanti di platform yang sama, di TikTok Pak Aris Motivasi, dan di platform yang satu lagi itulah. Okey. Dan seterusnya jangan lupa juga jika anda ingin mendaftarkan diri anda dan keluarga anda ke seminar bersama dengan Pak Aris, jom sama-sama kita pergi ke TikTok Pak Aris Motivasi. Di bahagian bio ada kita punya website. Kemudian kalau anda boleh juga pergi, jika anda ada pertanyaan lanjut, boleh pergi ke TikTok staff Pak Aris. Di situ ada cara untuk anda berhubung dengan kami daripada tim Pak Aris, insyaAllah. Seterusnya kita dari Pak Aris Gallery juga boleh buat benda yang sama juga, pergi ke kawasan profil dan dapatkan info untuk cara-cara menyertai seminar kekeluargaan bersama dengan Pak Aris pada 24 Disember 2023 bertempat di Setia City Convention Center Setia Alam Selangor, insyaAllah. Jadi janganlah kita habiskan semangat kita pada hari setakat live saja, tapi kita sambunglah perjuangan ini ke dalam seminar kita nanti pada 24 Disember ini, insyaAllah. Bawalah sisi keluarga, anak-anak kita, kalau boleh bawalah seluruh ahli keluarga kita untuk sama-sama kita memenuhkan Dewan Convention tersebut, insyaAllah, dengan kita sama-sama mempelajari ilmu untuk membina keluarga yang bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Kalau kita sekadar dengar saja mungkin
lambat sikit lah. Tapi kalau kita dengar dan kita buat tindakan, hari ini juga kita buat tindakan dengan mendaftarkan diri kita dan keluarga kita ke seminar bersama dengan Pak Aris. InsyaAllah mudah-mudahan Allah permudahkan dan mudah-mudahan kita semua dapat sama-sama memenuhkan dewan tersebut insyaAllah. Dan jangan lupa juga untuk support juga konten-konten video daripada Pak Aris di Pak Aris Motivasi, Pak Aris Gallery, staff Pak Aris insyaAllah. Bolehlah lawati kita punya TikTok dan bolehlah DM kami untuk mengetahui berkaitan dengan program-program anjuran Pak Aris. Dan kepada anda yang ingin mendapatkan produk daripada Pak Aris iaitu Pak Aris Coffee, bolehlah berhubung dengan kami juga di talian yang sama juga nanti. Bolehlah berhubung dengan kami dan insyaAllah kami akan bantu anda untuk mendapatkan produk Pak Aris Coffee, minuman kopi kurma coklat yang sedap di mulut, sihat di perut insyaAllah. Terima kasih tuan-puan dan jangan lupa untuk kita kekal bersama dalam Live Pak Aris insyaAllah setiap hari di platform TikTok Pak Aris Motivasi dan di platform satu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.